Baru sempat nak ulas isu ni kan. Selepas game EPL berjalan, kita tengok Mbappe buat pangai. Kali ni baru kita nak sempat sembang pasal Kylian Mbappe. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kepala Bola Studio. So hari ni kita nak sembang sikit lah pasal attitude Mbappe kan dekat PSG. Pasal apa Mbappe jadi macam ni kan. Player yang kita kenal adalah seorang player yang sangat hebat dekat PSG, tapi musim ni nampak dia buat pangai. Dan orang dah start dah mengecam dan membenci Kylian Mbappe ni sebab attitude dia sangat buruk. Dan beberapa perlawanan sebelum ni kan Mbappe tak main kan sebab dia injured. Dan boleh dikatakan barisan serangan PSG adalah MSN lah, Messi, Sarabia dengan Neymar. Di mana Sarabia ni mengisi di bahagian kanan PSG dan Messi ni akan main di bahagian tengah. Dan kita tengok lancap mat, PSG memang kuat gila, memang dominate gila the game. Memang boleh menang saja dengan tim mana-mana pun. Kita dapat nampak Messi pun perform dengan sangat bagus dalam game tu. Bukan dalam game tu lah, banyak game sebelum Mbappe main. Bila Mbappe dah cergah balik, dia pun lawan Montpellier, dia pun menang 5-2 dalam perlawanan ni. Walaupun dia pun menang besar dalam game ni kan. Tapi ada satu benda yang tak kenal lah, yang akan memanaskan situasi di ruang ganti depa, iaitu attitude Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dalam game ni kan memang buat perangai betul lah mat. Satu, dia minta penalti daripada Neymar. Tak apalah, minta penalti tu biasa lah kan. Dan bila dia sepak penalti pertama tu fail, keeper save, tak apalah. Dan kali kedua penalti, hang dah fail dah, bagilah kat orang lain pula kan. Neymar nak pergi ambil tentu, dia nak pergi minta mat. Dia pergi minta tu tak apalah kan. Bila dia minta tu tak dapat, biasalah kan Neymar ni sebelum ni dengan Cavani pun dia gaduh. Nasib baik Messi beralah tu. Kalau Messi kerah tu jadi 3 orang bergaduh. Macam mana tu? Saya bertumbuk atas padang. Dan ada satu benda yang menarik sebelum Mbappe minta penalti dekat Neymar. Mbappe ni nampak macam sengaja beratus dengan Messi. Dan langsung tak minta maaf. Dapat nampak muka Messi panas. Kita semua tahu lah muka Messi panas macam mana kan. Dia akan party kawan tu kan. Sekejap dia picok slam lah. Messi tu bukan boleh kira mat. Kawan tu panas hati juga tu. Tapi Mbappe dalam game ni, dia minta penalti dekat Neymar. Tak dapat. Tak apalah kan. Dan Neymar score dalam game ni. So macam tu tak apalah. Tapi benda ni kecil je bagi aku. Yang lagi besar, dalam perlawanan ni kan, ada sekali tu PSG buat larian. Hampa semua pun tahu lah kan, PSG tengah buat larian. Waktu tu Vitinha tengah buat larian. Time tu tak silap aku, Messi duduk bahagian kanan dan Mbappe di bahagian kiri. Mbappe dah buat larian, Messi pun tengah buat larian. Dan Mbappe tengah minta bola, tapi Vitinha tak passing, Vitinha passing kat Messi. Dan kalau play normal kan, bila orang tak passing kat dia akan buat larian juga untuk buka space dekat play lain kan. Tapi Mbappe dah mat, dia berhenti lari, lepas tu dia pergi tepi. Ui, kuajak mat budak ni mat. Aku rasa macam, Mbappe hang main tumbuk hang. Kuajak macam budak kan. Baru mentah tak menang, belum di pun dah belagak dah kan. Perbuatan dia menghentikan larian tu lah merugikan PSG. Aku rasa kalau dia teruskan larian tu kan, dapatkan Messi boleh buat lomba dekat dia untuk skor. So rugilah mat. Bila dia hentikan larian, space untuk serangan PSG tu kecil lah dalam game tu. Walaupun lawan Montpellier pun kan. Tapi yang bayarlah tiba-tiba kalau PSG lawan Real Madrid ke, lawan MC ke, lawan Liverpool ke, lawan MU ke. Lawan MU nak jumpa bila lawan MU? MU tak masuk UCL. Kalau lah kan lawan tim mana-mana, tim besar kan, tim besar, MU tim besar ke? Tak apalah, kira jumpa lah tim besar mana-mana apa kan. Benda ni akan jadi masalah lah kan kalau dia buat attitude macam ni. Tak kira lah dia besar atau mana pun. Dan lah ni memang kita dapat nampak dah, Mbappe lah ni memang besar kepala gila. Sampai jurulatih baru PSG pun Galtier beritahu kalau situasi penalti, Mbappe nombor 1. Tengok kawan ni pun sebagai jurulatih pun tak berani nak tentang Mbappe ni. Bagi aku kontrak baru yang ditandatangani oleh Mbappe ni lah yang merosakkan diri dia sendiri. PSG ni kira memang ni lah orang kata kan, tak semestinya hang kaya hang tu bijak, tak semestinya hang tu kaya hang ada otak kan. Hang tengoklah PSG, depa bagi duit banyak tak ada masalah. Sebab hang tengok sebelum ni Real Madrid offer Mbappe dengan tawaran lagi tinggi daripada PSG. Dan tu lebih kurang PSG tawarkan lebih kurang 1 juta euro per minggu untuk Mbappe. Dan tu kita semua kata Mbappe ni mata duitan lah kan. Tapi sebenarnya Real Madrid tawarkan dengan tawaran lagi tinggi. Tapi PSG sebenarnya dia tawarkan satu benda yang lebih mahal daripada duit. Tak kira lah dia bayar 200 juta ke 300 juta ke dekat player tu seminggu. Tapi benda ni lagi mahal mat. Dia bagi kuasa dekat player masih muda mat. Hang cuba bayang lah, hang main dalam satu tim kan, lepas tu tiba-tiba kawan hang tu diberikan kuasa dalam satu tim tu kan. Tiba-tiba dia arah hang, tiba-tiba dia arah orang lain kan. Memanglah hang nampak dia ada kuasa kan, tapi bila lama-lama jadi macam tu, mestilah jadi menyampah mat. Dan benda ni lah yang akan merosakkan situasi di ruang ganti PSG. Dan aku rasa season ni kalau Mbappe still dengan attitude macam tu, PSG ni takkan boleh pergi mana lah. Mungkin macam biasalah boleh menang Ligue 1 je, UCL tak tahu lah boleh pergi mana. Kalau lawan dengan tim yang betul-betul solid, contoh macam Real Madrid ke, Barcelona ke, Liverpool ke, aku rasa memang akan jadi masalah lah kat depa. Sebab lah ni Mbappe memang besar kepala gila. Dia boleh menentukan jurulatih mana dia nak, sporting director mana yang dia nak, player mana yang dia nak masuk dan keluar daripada PSG. Hang bayanglah hang bagi kuasa dekat seorang player yang masih lagi terlalu mentah, yang masih lagi terlalu muda, yang masih lagi tak boleh buat decision dengan betul. Walaupun dia ni dah menang World Cup, tapi kita kena mengakui yang dia ni sangat muda lagi untuk menerima tanggungjawab macam tu. Lagi better aku rasanya kalau PSG tawarkan dia untuk menjadi kapten dalam tim tu.
Daripada bagi kosong-kosong mengarut macam tu. Mana ada orang pernah buat mat bagi kosong macam tu. PSG je buat. Dan aku harap benda ni tak ada orang ikut lah kan. Tapi itulah benda bodoh ni selalu orang duk ikut. Harap tak ada orang nak buat lah. Dia nampak macam MU nak buat. MU nak buat ke? MU nak bagi kat siapa mat? Rashford. Tak payah. Dan aku sangat sayangkan lah kepindahan Mbappe ni nak pindah ke Real Madrid kan. Memanglah orang kata kan dia nak stay dekat PSG sebab dia nak menang UCL 1 dekat PSG. So bila dia menang UCL first ever dia pun bersama PSG kan, nama dia ni akan diangkat untuk menjulang trofi dekat situ kan. So dia ni akan dikira sebagai legend dekat PSG lah. Tapi dengan attitude macam ni kan, walaupun dia menang trofi dekat PSG sekalipun, aku rasa dia ni takkan dihargai lah. Sebab tengoklah lambat laun pemilik PSG tu sendiri iaitu Nasser Al-Khelaifi tu mungkin akan menyampah juga dengan panggil Mbappe ni kan. Itulah orang kata nak buat keputusan tu fikir dulu ni tak ada otak. Ambailah kalau Mbappe pindah ke Real Madrid kan, panggil dia takkan macam ni mat. Hang tengok player-player dekat Real Madrid walaupun world class setara mana pun, tak kira macam hang level Vinicius ke, level Rudiger ke, level Modric ke, level Toni Kroos ke, puan ni tetap tak boleh besar kepala. Besar kepala sikit kena tendang. Hang tengoklah macam CR cuba besar kepala dekat Real Madrid tapi lain kali kena tendang mat. Benda ni lah yang dijaga oleh Florentino Perez dekat Real Madrid. Bukanlah disebabkan dia ni pentingkan diri sendiri, tapi disebabkan dia nak jagakan keharmonian dalam tim tu. Bila dia jaga keharmonian dalam tim tu, hang tengok permainan cantik, tak ada siapa pun deki satu sama lain. Dan benda tu lah akan membuatkan tim tu untuk menang trofi dan untuk berjaya dalam setiap perlawanan. Sebab depa ni ada keharmonian dalam tim. Sebab kita manusia mat, bukan main game. Kita ni manusia walaupun kita ni ada kualiti permainan hebat kan, tapi kalau mentaliti kita tak bagus, takkan jadi juga. Sebab bola ni bukanlah individual player. Bola ni adalah team player. Maksudnya tak kira lah hang star atau orang mana pun, hang bayarlah kalau Messi main kat JDT, lepas tu nak lawan dengan Real Madrid, boleh menang kau mat. Hang bayarlah Mbappe main kat Kedah kan. Macam Mbappe main kat Kedah macam aku je kan. Tapi hang bayarlah Mbappe main kat Kedah kan, nak lawan dengan Real Madrid, boleh menang tak? Tak payah Real Madrid lah, lawan MU lah. Lawan MU macam boleh menang je. Contoh hang bayar lawan MC contoh bayar MC Kedah lawan MC, tapi Kedah dan Mbappe, hang rasa boleh menang ke Kedah? Tak boleh juga mat. Sebab football ni dia bukan individual player. Tak kira lah tim hang tu ada player hebat atau mana pun, tapi kalau keharmonian tim, kestabilan tim tu tak dijaga, akan membuatkan tim hang tu tak jadi apa-apa pun. So itulah benda yang merugikan sangat gila dekat PSG. Dan aku rasa kalau Mbappe pindah ke Real Madrid, dia takkan jadi macam ni mat. Dan PSG ni kira agak cerdik lah bagi keputusan macam ni, bagi kuasa dekat dia. Dan nampak dah baru awal season lagi. Baru awal season benda ni jadi mat. Bukan pertengahan, bukan hujung season. Tapi kita tak tahulah. Dan aku harapkan pemilik PSG ni dia akan buat keputusan yang baru lah. Bukan lucukkan jawatan Mbappe ke apa semua ke, tapi dia ni harmonikan balik situasi di ruang ganti PSG. Tapi aku rasa dia ni tak penting kan mat. Dia nak menang trofi je. Tapi itulah, kalau hang nak menang trofi, hang bukan pentingkan performance tim saja, hang kena pentingkan keharmonian tim juga. Tapi sayang mat, kalau makin lama dia main macam ni, dia akan merosakkan diri dia sendirilah. Dah banyak dah player yang dirosakkan kerana duit. Dia lagi diberikan kuasa kan. Dan aku harap Mbappe ni tak rosak lah kan, sebab kita dapat nampak potensi dia sangat besar mat. Lah ni dia adalah player termahal dekat dunia ikut harga market value. Dan aku harap performa ni dia tak drop lah, disebabkan dia ni terlalu besar kepala. Dan aku harap dia sedar diri dan lepas ni tak buat perangai macam tu lagi. Sebab sayang mat, player macam tu, player sangat berbakat. Dia nak buang masa dia untuk marah player-player lain. Baiklah dia pentingkan performa dia sendiri dan juga performa tim. Hang tengok macam Messi dah menang Ballon d'Or sebelum 23 tahun mat. Bukan dah menang sebelum 23 tahun. 23 tahun tu dia menang 2 Ballon d'Or ke hat-trick Ballon d'Or dah tentu. Dan aku rasa prestasi Neymar waktu usia sama dengan Mbappe lagi bagus daripada Mbappe waktu ni. Walaupun dia dah menang World Cup bersama Perancis, tapi bagi aku prestasi Neymar waktu umur seusia dengan Mbappe ni lagi hebat daripada dia. Dan aku rasa tu lah Mbappe, if you watch my video, you have to sedap diri bahasa Melayu apa? Sedap diri, you have to know yourself lah Mbappe. You don't angry with other teammate. You have Messi and Neymar in your team. Why you want to make a big head? And if you big head, I will punch you. You come to Kedah, I will teach you how to play football. If you don't know how to play football, I will take your ball out. Then you don't have ball. Okay, Mbappe. Jangan ada buat perangai lagi Mbappe. Sayang mat, PSG nak menang UCL tahun ni. Tim dah solid dah. Tukar jurulatih, dapatkan player muda berpotensi, tapi Mbappe buat perangai, sayang. So itulah video kali ni, agak ringkas sikit, agak padat. Kira video ni lebih kurang sesi luahan perasaan lah kan. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Satu lagi, jangan lupa macam biasa, subscribe Pala Bola News, okey? Jangan lupa kita nak dekat dah 10,000 subscriber. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.